Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang iman yang dirahmati Allah, agar kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta dipertemukan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Menjelang sambutan rasmi Hari Keputraan ke-52 Baginda Yang di-Pertuan Agung pada 6 Juni tahun 2022, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Yang di-Pertuan Agung Kepala Utama Negara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaiqal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sami'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Yang maksudnya ialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang dikurniakan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 165. Sidang jemaah yang dimuliakan, menurut Imam Al-Mawardi, selepas kewafatan Nabi SAW, khalifah atau pemerintah sesebuah negara merupakan suatu kewajiban yang mesti dimiliki oleh ummah bagi menguruskan hal ahwal negara dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia. Sebelum penubuhan sebuah negara merdeka yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, disusuli dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963. 9 buah negeri berada di bawah payung naungan raja. Institusi raja telah wujud lebih dari 6 abad dan telah berakar serta memberikan identiti berkerajaan dan bernegara di bumi ini. Ketika Melaka memulai membentuk kerajaan merdeka yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra, yakni almarhum, amat menghayati dan memahami peranan institusi raja yang terlalu berharga. Justru itu, karena Melayu dan merdeka memilih memeterai sistem pemerintahan raja yang kekal segala dengan menjelmakan dalam acuan semasa. Institusi raja diluhurkan dengan sebaik-baik pendekatan dalam perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Maka diperkenalkan sistem berkerajaan dan bernegara
yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat, berasaskan konsep raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, kedaulatan raja diberi wajah baru, dirancangkan dengan suara rakyat dalam satu ikatan harmoni. Perlembagaan persekutuan meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Institusi Yang di-Pertuan Agong bukan cermin lama untuk melihat wajah yang tua. Tahta pemerintahan tidak sekadar satu lambang hiasan untuk menyempurnakan tugas-tugas kerajaan. Pemerintahan berpaksikan raja termaktub secara perundangan dalam perlembagaan negara. 10% iaitu 19 daripada 183 perkara dalam perlembagaan persekutuan berkaitan dengan raja. Hal ini bermakna Malaysia yang mengamalkan sistem kerajaan berpaksikan raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, telah memperuntukkan peranan dan tanggung jawab kenegaraan kepada raja pemerintah secara perundangan. Oleh itu, tahta perlu bertenaga, bersifat dinamik, lagi meyakinkan memenuhi peranan sebagai forum penyatuan dalam landscape politik yang semakin memperlihatkan unsur-unsur perpecahan yang turut melemahkan perpaduan warga. Di samping peranan sebagai forum yang menaungi kemakmuran ketika negara sedang bergelut menghadapi pelbagai kepincangan. Pelbagai kepincangan pengurusan yang mencetuskan kemuliaan ekonomi yang turut menjejaskan kehidupan harian rakyat jelata. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada era kesultanan Melayu Melaka, daulat dikaitkan dengan keberkesanan pemerintahan seseorang raja. Islam telah mempengaruhi muaidah pemerintahan Raja Melayu, beralih daripada pemerintahan berpaksikan batang tubuh seseorang insan kepada pemerintahan berpaksikan undang-undang. Islam telah memperkenalkan muaidah syamak dan imbang terhadap kuasa raja demi memastikan raja bersikap adil dan menyempurnakan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah berpandukan Al-Quran dan bersandarkan sunnah Rasulullah SAW. Undang-undang raja menggariskan bahawa martabat tinggi seseorang raja dinilai dari sumber amal ma'ruf menyempurnakan tanggungjawab. Digambarkan oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfan Al-Nafis bahawa fungsi utama raja ialah menjunjung hukum Allah. Krisis akan berlaku jika perintah Allah diingkar dan apabila raja memerintah dengan nafsu. Raja diperingatkan akan pentingnya peradilan, akan pentingnya hari kebangkitan, akan pentingnya tanggungjawab sesama umat. Prinsip kesetiaan rakyat kepada raja yang berpaksikan keadilan tidak mengizinkan raja untuk mengamalkan sifat bersultan di mata, beraja di hati, selaras dengan firman Allah dalam ayat 26 surah Shad. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Yang bermaksud, wahai Daud,
Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, yakni penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan. Hijatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Mulk, dan nasihat untuk raja-raja, menyemakan budaya ilmu dan tata cara pentadbiran dan mengendaskan perpaduan negara berdasarkan kefahaman bermakna mengenai Tuhan, hakikat alam semesta, kehidupan selepas mati. Islam menekankan agar pemerintah menyayangi rakyat, dan tentunya rakyat akan membalas kasih sayang tersebut. Rakyat akan terus menabur bunga setia selagi rakyat melaksanakan pemerintahan secara adil, secara saksama, dan bersandarkan hukum. Dan insyaAllah negeri dilimpahi keamanan dan kemakmuran. Tuhan subur di ladang kerana akan membiak rakyat bertambah, maka raja yang memerintah dianggap bertuah dan tinggi berdaulat. Sila jemaat yang dihormati, mimbar menyeru akan peringatan berikut yang pertama. Sistem raja berperlembagaan ialah kesinambungan dan warisan daripada sistem pemerintahan berpaksi raja sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Para pengasas kemerdekaan negara telah mendapat petunjuk ilahi dengan wawasan bijak membentuk kerajaan merdeka di bawah naungan raja berperlembagaan yang memberikan identiti kepada negara kita. Justru umat wajib mempertahankan identiti negara bangsa yang telah lama berakar di bumi ini. Dan yang keduanya, raja pemerintah berperanan sebagai penimbang perkara yang adil, lagi saksama melindungi kepentingan rakyat jelata. Meskipun dalam perkara yang nyata, perlembagaan negara menetapkan raja bertindak atas nasihat dan hendaklah menerima nasihat, tetapi raja juga tidak harus berasa tertekan dan tidak semestinya memberikan perkenan jika nasihat yang disembahkan bercanggah dengan semangat perlembagaan, bercanggah dengan undang-undang, dan bercanggah dengan keadilan, sehingga memungkinkan berlakunya penindasan dan kezaliman. Yang ketiganya, raja pemerintah mempunyai tanggungjawab fardu kifayah yang berat untuk mengabsahkan pentingnya institusi raja dipertahankan dengan memastikan semangat perlembagaan, falsafah di sebalik setiap undang-undang yang dibuat, serta kepentingan lebih besar negara dan warga senantiasa dilindungi melalui pemerintahan yang meluhurkan perlembagaan dan mendaulatkan undang-undang. Yang keempat, dalam menghadapi kecelakaan politik yang sedang berlaku, rakyat meletakkan harapan tinggi agar institusi takhta pada setiap ketika tidak bersifat memihak, malah menjual diri tinggi di atas segala persengketaan politik berkepatian demi memastikan peranan takhta diterima baik ketika takhta diperlukan berperanan sebagai pengimbang mahkota. Yang terakhir, yang kelima, institusi takhta tegal bertenaga menghadapi cabaran dalam era yang semakin berubah, agar terus berupaya menangani tuntutan dan keperluan semasa.
terutama memenuhi peranan sebagai payung kesatuan dalam kepelbagaian. Khatib menyebut ucapan dirgahayu Tuanku pada Seri Paduka Baginda Yang Mulia Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dengan iringan doa semoga negara di bawah naungan pemerintahan Tuanku dilimpahi keamanan, keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.